Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di kelas tahun 4 Huzaifah dan Empa Mikdad dalam subjek akhlak. Okay, hari ini kita akan belajar akhlak tentang tajuk mengumpat. Okay, pastikan pelajar semua ada buku teks akhlak seperti ini. Okay, buku teks akhlak kena ada. Okay, buka muka surat 60. Okay, hari ni kita nak belajar tentang mengumpat. Okey, mengumpat itu dalam bahasa yang mudah lah adalah mengata seseorang. Kita menceritakan tentang seseorang tu dengan dan menceritakan tentang keburukan dia dekat orang lain. Mengata orang lah, bahasa yang mudah kita faham. Okey, dalam kamu boleh tengok dekat sabda Rasulullah berkata, mengumpat itu kamu menyebut perihal saudaranya dengan sesuatu yang dibenci. Kan? Kadang-kadang kita ni menceritakan tentang seseorang, apabila orang yang mendengar tu dia benci. Itu maksud dia mengumpat lah. Kan? Dia boleh menyebut sesuatu yang boleh menimbulkan kemarahan dan kebencian seseorang apabila dia mendengar. Contohlah kalau kita mengata dekat orang. Kan? Tiba-tiba ataupun kita dengar orang mengata tentang kita. Kita terdengar. Apa kita rasa? Marah dan benci, betul tak? Macam tu lah. Orang lain pun macam tu kalau kita buat, kan? Selalunya kita mengumpat ni, kita selalu ceritakan tentang apa? Ya, macam-macam kan? Contohnya seperangai, adik-beradik dia, keluarga dia, betul tak? Tentang diri dia, kan? Anggota badan dia, contoh jenis gemuk lah, pendek lah, hitam lah, macam-macam lah kan? Kita selalu mengumpat benda yang tak elok, betul tak? Mengumpat tu apa hukum dia? Ya, haram dan berdosa. Okey, kamu boleh tengok dekat buku teks muka surat 61. Antara contoh mengumpat. Selalunya kita mengumpat ni, selalunya orang yang mengumpat, contoh-contoh dia macam mana? Selalunya orang mengumpat ni dia akan bercakap dengan kata-kata yang menghina, kan? Lepas tu dia suka merendah-rendah ke orang lain dan juga dia bersangka buruk. Tu yang menyebabkan mengumpat, kan? Apabila orang itu mengumpat, apabila seseorang Islam mendengar orang lain mengumpat, dia hendaklah mempertahankan orang yang diumpat. Kita sebagai orang Islam, apabila kita dengar orang itu mengumpat, yang pertama kita kena mempertahankan orang yang dia mengumpat tu. Jangan kita sokong, betul, tak boleh lah, kan? Walaupun betul, kita jangan buka keaiban seseorang, sebab Allah tak suka kalau kita buka keaiban seseorang, nanti keaiban kita pun akan dibuka juga, kan? Seterusnya kamu boleh tengok muka surat 62. Okey, apa keburukan mengumpat? Apa keburukan orang suka mengumpat? Okey, Allah menyamakan orang yang suka mengumpat ni umpama memakan daging saudaranya yang telah mati. Macam mana? Saudara ni telah mati makan daging. Itu umpama orang yang suka mengumpat. Berdosa. Dan sekiranya kita mengumpat, macam mana kita nak hilangkan dosa kita yang mengumpat ni? Kita kena pergi jumpa orang yang kita mengumpat tu, kita kena minta maaf. Sekiranya dia tak maafkan kita, berdosalah kita. Itu bahaya mengumpat. Okey, seterusnya. Mengumpat ni berdosa besar dan dimasukkan ke neraka. Kena dimasukkan ke dalam neraka. Dan mengumpat ini sebab apa? Dia menyinggung perasaan dan kehormatan orang lain. Kadang-kadang bila kita mengumpat ni, keburukan dia telah menyinggung perasaan orang lain, kan? Contohlah macam kamu terdengar orang cerita tentang diri kita, kan? Kita terdengar ataupun ada orang yang menceritakan dekat kita, ada orang umpat kita, ada orang lain mencerita dekat kita. Kita dengar, kita akan rasa apa? Rasa tersinggung dan kita rasa hilang kehormatan diri, betul tak? Orang akan memandang hina dan sebagainya. Okey, seterusnya orang yang mengumpat ini adalah dia telah melanggar perintah atau larangan Allah. Okey, seterusnya tengok muka surat 63. Apa perkara yang mendorong seseorang itu mengumpat? Kalau orang tu mengumpat, mesti ada punca dia. Kenapa dia nak mengumpat? Kan mesti ada sebab-sebab. Kalau saya saja nak mengumpat, tak ada, kan? Kecuali dia bisu, tak apalah, tak ada nak mengumpat. Kita yang ada mulut ni mesti ada sebab nak mengumpat. Yang pertama, kerana kita nak memuaskan hati kita yang sedang marah. Contohlah, kan? Kamu marah dekat kawan kamu tu, tak suka dekat dia. Contoh Muhammad kata, kan?
mesti kita nak ceritakan segala keburukannya tu dekat orang lain. Tu antara satu contoh mengumpat. Kedua, kita rasa iri hati setelah mendengar orang itu dipuji. Itulah kata manusia ni, hati kita ni, kita kena sentiasa berzikir, beristighfar. Apa? Sebab hati kita ni selalunya dihasut oleh syaitan kan. Syaitan ni selalu bagi kita berfikir, selalu kata apa? Berfikiran negatif. Selalu goda kita bersangka buruk. Kan? Jadi tak boleh lah. Kita tak boleh tengok orang lebih sikit pada kita. Mesti kita akan rasa sakit hati. Mulalah kita nak mengumpat. Kan? Seterusnya bergaul dengan orang yang suka mengumpat. Fahamlah orang suka mengumpat ni memang kita ajarkan mengumpat lah. Seterusnya menganggap dirinya lebih tinggi dan mulia daripada orang lain. Ini tak maulah. Walaupun kita lebih pada orang lain, kita jangan riak, jangan takbur. Kadang-kadang Allah bagi kita ni bersyukur tak. Kadang-kadang kita ni bila lebih pada orang lain, kita mulalah perasan kan. Kita ni hebat lah. Bila tak berkawan lah dengan orang yang susah, tak berkawan lah dengan orang yang miskin, tak berkawan lah dengan orang yang tak pandai. Aku hebat, aku kena kawan orang yang hebat-hebat. Tak boleh lah macam tu kan. Kita kena sedar dirilah. Semua itu adalah nikmat yang Allah bagi dan ujian untuk kita kan. Okey, seterusnya tengok muka surat 64. Macam mana cara-cara kita menghindarkan diri dari mengumpat? Yang pertama, kita kena ketahui bahawa orang yang mengumpat itu akan mendapat kemurkaan Allah. Allah marah lah. Yang pertama, orang yang suka mengumpat ni kita kena tahu Allah marah. Yang kedua, kita kena kenal diri kita sebelum menceritakan tentang orang lain. Kita kena tahu kita ni macam mana perangai kita. Macam Mak Limah sendiri pun bukannya baik sangat kan, contohlah, tapi memang tak baik pun. Kan? Jadi kita setiap orang mesti ada kelemahan dia kan. Kelebihan dia pun ada, kelemahan dia ada. Orang perempuan ni terutamanya bahaya sikit lah, lidah dia kena jaga. Lelaki pun sama, tapi perempuan dia sikit lah lebih kan. Jadi kita kena sentiasa kenal diri kita macam mana. Seterusnya, cuba merasakan perasaan orang lain yang diumpat. Macam mana kita nak elak umpat? Kita kena rasa. Kalau orang umpat tu dia rasa macam mana? Sedih. Macam tu lah kita kena rasa. Jadi janganlah kita mengumpat. Okey, seterusnya menjauhkan diri daripada orang yang suka mengumpat. Dan kita kena tambahkan ilmu pengetahuan. Pergilah dengar ceramah ke, masjid ke, baca buku ke, cari ilmu banyak-banyak. Baru kita tahu macam mana benda-benda yang tak elok kita kena baiki kan. Okey, seterusnya yang terakhir, mengumpat pun ada juga yang dibenarkan dalam Islam. Apa dia pertama? Apabila dianiaya. Apabila kita dianiaya, difitnah, kita boleh mengumpat. Bukan mengumpat maksud dia menceritakan benda yang tak elok seseorang tu. Kita nak membetulkan keadaan yang salah tu menjadi yang betul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak minta bantu orang lain je tu untuk mengubah sesuatu yang salah kepada yang betul. Contoh kita tak berani nak tegur dia buat salah. Contoh kawan kita nampak kawan kita ni buat benda tak elok, kita nak tegur takut. Kita boleh cerita, pergi jumpa orang lain untuk minta bantuan. Contoh, mari jumpa cikgu. Cikgu, saya nampak dia sekian. Saya nak cikgu tegur dia. Saya tak berani, saya takut. Itu contoh. Okey, seterusnya mengingatkan seseorang Islam kepada sesuatu kejahatan dibuat oleh orang lain atas tujuan menasihati. Kita boleh nasihat dia lah. Kan? Contoh nak nasihat dia, bolehlah kan. Dan kesimpulannya di sini bahawa mengumpat, kalau kita nak mengumpat benda yang elok, tak apa. Maksudnya kita nak membetulkan keadaan yang salah tu menjadi betul, tu tak apa. Tapi jangan kita menambah-nambahkan ataupun menceritakan keburukan seseorang. Okey? Ingatlah, kita jangan buka keaiban seseorang. Sebab apa? Allah akan buka keaiban kita. Kalau boleh, kita boleh tutup mulut. Janganlah kita bersangka buruk lah, terutamanya mengumpat ni selalunya kita iri hati, bersangka buruk kan. Okey, itu saja pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi untuk kelas minggu hadapan. Sekian, terima kasih.